Halo dan selamat bertemu kembali di dalam video cikgu, dan untuk video kali ini kita akan mempelajari bab 1 iaitu jadual dan graf di dalam geografi tingkatan 3 KSSM. Jadi sebelum kita mula, kita lihat dahulu apa yang kita akan pelajari di dalam video ini. Mari kita mulakan. Baiklah, di dalam bab 1 jadual dan graf ini nanti, graf yang kita akan hasilkan nanti ialah graf bar mudah. Jadi di dalam graf bar mudah itu ada 4 perkara yang kita akan lihat nanti, iaitu yang pertama nanti kita akan lihat ciri-ciri yang terdapat di dalam graf bar mudah itu. Yang kedua pula nanti kita akan lihat data mentah untuk kita menghasilkan jadual dan graf. Yang ketiga nanti, berdasarkan data mentah itu nanti kita akan hasilkan satu jadual yang lengkap untuk menghasilkan graf bar mudah, dan berdasarkan jadual itu nanti kita akan menghasilkan satu graf bar mudah yang lengkap dengan semua ciri-ciri yang kita akan lihat nanti. Oke, jadi mari kita mulakan sekarang. Di dalam kita menghasilkan graf bar mudah, kita harus mengenali ciri-ciri dan kegunaan graf itu terlebih dahulu. Jadi ciri-ciri yang terdapat di dalam graf bar mudah ini, graf ini mestilah mempunyai paksi yang menegak, paksi yang mendata, dia mesti ada tajuk dan juga petunjuk. Baik, bar-bar yang dilukis pula sama ada kamu nak lukis secara menegak ataupun mendata, dan ketinggian setiap bar itu akan mewakili kuantiti sesuatu komponen yang akan ditentukan dengan menggunakan skala yang diberikan nanti. Baik, kegunaan graf bar mudah pula, dia digunakan untuk mempersembahkan data yang boleh dikira seperti orang, kereta, rumah dan juga lain-lain. Dan graf bar ini juga digunakan untuk menunjukkan perbezaan antara komponen-komponen yang dikaji. Baik, di dalam graf bar ini adalah merupakan perkara-perkara yang harus ada di dalam graf bar mudah. Yang pertama, semestinya perlu ada tajuk. Yang kedua, petunjuk untuk menunjukkan perbezaan setiap bar-bar yang dilukis. Dan yang seterusnya ialah dia mesti ada paksi menegak dan mendata, dan bar itu sendiri sekali dengan skala yang diberikan. Jadi, mari kita lihat data-data yang kita akan gunakan. Jom. Katakan ini adalah data yang diberikan untuk menghasilkan graf bar mudah nanti. Jadi data ini bertajuk pekerjaan penduduk di Pekan Hile, dan data-data yang ada di sini ialah meliputi jenis-jenis pekerjaan di mana pemandu teksi seramai 20 orang, kaki tangan kerajaan seramai 40 orang, pekerja kilang 25 orang, pekebun seramai 60 orang, manakala peniaga seramai 100 orang, dan jumlah keseluruhannya ialah 245 orang. Jadi berdasarkan data ini nanti, yang pertama sekali kita kena buat ialah kita kena hasilkan satu jadual lengkap untuk menghasilkan graf bar mudah. Jadi sekarang kita akan ambil data ini dan kita hasilkan satu jadual yang lengkap. Tapi sebelum itu, untuk menghasilkan satu jadual yang lengkap, kita kena susun dahulu angka-angka ini daripada angka yang tertinggi hingga angka yang terendah, di mana angka yang tertinggi ialah jenis pekerjaan iaitu peniaga. Jadi kita mulakan sekarang. Ya, untuk menghasilkan satu jadual, kita kena tulis dahulu tajuk jadual tersebut. Jadi tajuk jadual itu kita letak tajuknya. Ya, ini tajuknya tadi, pekerjaan penduduk di Pekan Hile. Dan sekarang kita akan bahagikan kolom yang ataupun jadual yang kita akan buat nanti kepada dua kolom yang meliputi jenis pekerjaan dan juga bilangan penduduk. Jadi kolom yang pertama ialah jenis pekerjaan, dan kolom yang kedua pula ialah, kita tarik sikit. Kolom yang kedua ialah bilangan dalam kurungan orang. Baik, ini dia. Dan di dalam jenis, di bawah jenis pekerjaan ini, kita akan susun daripada jenis pekerjaan yang mempunyai pekerja yang paling tinggi kepada yang paling rendah. Kita lihat di sini. Bermula dengan peniaga.
dan akhir sekali ialah pemandu teksi seramai 20 orang, dan di bawah ini kita letakkan jumlahnya. Jumlah seramai 245 orang. Oke, kita lengkapkan dengan garisannya. Baiklah, satu jadual lengkap dah siap untuk kita menghasilkan satu jadual, satu graf bar mudah nanti. Oke, ini adalah jadualnya. Jadi sebelum kita menghasilkan satu graf bar mudah, kita kena tentukan dahulu skala yang kita akan gunakan untuk menghasilkan graf tersebut nanti. Jadi untuk menentukan skala itu, kita lihat dahulu jumlah ataupun bilangan di dalam jadual ini. Jadi kalau kita lihat tadi, bilangan yang tertinggi ialah 100 dan bilangan yang terendah ialah 20 orang. Jadi untuk menghasilkan satu graf bar mudah yang dia punya ketinggian sederhana, kita boleh gunakan skala 1 cm mewakili 10 orang. Jadi kita akan gunakan skala ini nanti untuk menghasilkan graf bar mudah. Jadi mari kita mula melukis graf. Sekarang kita beralih kepada melukis graf bar mudah. Jadi berdasarkan jadual yang kita telah hasilkan tadi dan skala yang kita tentukan tadi, yaitu 1 cm mewakili 10 orang, kita boleh mula melukis satu graf bar mudah yang lengkap. Jadi untuk memulakan melukis graf bar ini, kita perlu mulakan dengan satu perkara yang ataupun ciri-ciri yang paling penting sekali, yaitu kita mulakan dengan tajuknya. Jadi di bahagian atas ini kita akan tuliskan tajuknya, yaitu pekerjaan penduduk di Pekan Hilir. Oke, pekerjaan penduduk di Pekan Hilir. Tajuknya sudah ada. Yang kedua pula, kita lukiskan paksi menegak dan paksi mendata. Oke, kita letakkan anak panahnya di paksi menegak dan mendata. Yang seterusnya pula, kita akan letakkan satu dash ataupun garisan-garisan yang mempunyai jarak 1 cm. Kenapa jarak 1 cm? Kerana skala yang kita bentukkan tadi, dia sudah menyatakan 1 cm mewakili 10 orang. Jadi 1 cm ini akan mewakili 10 orang yang kita akan ukur nanti. Baik, 1 cm. Oke, 1 cm keseluruhannya. Baik, kita sudah letakkan garisan ini, jarak ini, dan sekarang kita letakkan nomor yang diwakili oleh skala tadi, yaitu 1 cm mewakili 10 orang. Kita start dengan angka 10 hingga angka yang tertinggi tadi, yaitu 100 orang. Oke, 100, 10, 20, 30 sehingga 100, dan yang seterusnya untuk mengelakkan kita daripada terlepas pandang ataupun terlupa, paksi menegak dan mendata tadi, garisan menegak dan mendata tadi, kita letakkan labelnya, yaitu label paksi mendata ini kita letakkan jenis pekerjaan, dan label yang ini pula untuk yang menegak ataupun paksi menegak, garisan menegak ini kita letakkan bilangan orang. So kalau di dalam jadual tadi, angka-angka ini diletakkan di bawah bilangan orang. Baiklah, separuh daripada tapak sudah siap, di mana yang di bawah ini kita akan letakkan jenis-jenis pekerjaan yang akan diwakili dengan bar ataupun palang yang kita akan lukis. Jadi palang yang kita akan lukis nanti adalah berdasarkan nilai yang kita sudah letakkan di dalam jadual. Kita mulakan yang pertama, yaitu jenis pekerjaan peniaga. Yalah, peniaga seramai 100 orang. Jadi yang kedua pula ialah pekebun seramai 60 orang.
Jadi yang ketiga pula ialah kaki tangan kerajaan seramai 40 orang. Yang keempat pula ialah pekerja kilang seramai 25 orang. Kalau kita lihat di sini 25 kita tidak nampak di dalam angka ini, di mana kita boleh agakkan 25 di tengah-tengah antara 20 dan 30. Jadi kita agakkan di tengah-tengah 20 dan 30. Di tengah-tengah 20 dan 30. Dan yang terakhir pula ialah pemandu teksi selamai 20 orang. Baiklah, ini adalah separuh lengkap daripada graf kita. Jadi sekarang untuk membezakan antara jenis-jenis pekerjaan ini, kita boleh letakkan lorekan yang berbeza untuk membezakan di dalam petunjuk nanti jenis-jenis pekerjaan yang kita sudah letakkan ini. Jadi kita boleh letakkan apa-apa saja lorekan supaya dia boleh berbeza antara satu palang dengan palang yang lain. Jadi kita mulakan. Baiklah, untuk pekerjaan yang terakhir ini kita letakkan kosong. Jadi sekarang kita boleh nampak perbezaan antara palang-palang ataupun baba yang kita lukis. Selain daripada lorekan, Anda juga boleh menggunakan warna. Jadi warna, kita akan warnakan setiap palang ini dengan warna yang berbeza pun boleh juga. Jadi untuk menunjukkan apakah palang ini daripada palang yang tinggi hingga palang yang rendah ini, kita boleh tunjukkan di bawah ini dengan menggunakan petunjuk. Jadi petunjuk ini kita boleh letakkan di bahagian bawah ini, ataupun kita boleh letakkan di bahagian atas. Mana-mana saja yang Anda boleh letakkan di atas ataupun di bawah ini. Jadi sekarang di bawah ini kita bahagikan kepada 5 bahagian. Dan 5 bahagian ini nanti kita akan letakkan lorekan-lorekan yang berbeza. Oke, so ini dia. Dan sekarang setiap daripada ini kita letakkan nama-nama jenis pekerjaan tadi. Yang pertama tadi, yang paling ramai tadi ialah peniaga. Yang kedua ialah pekebun. Yang ketiga ialah kaki tangan kerajaan. Yang keempat pula ialah pekerja kilang. Dan yang kelima pula ialah pemandu teksi. Baiklah. Ini adalah jadual kita. Jadi kita lengkapkan dengan satu lagi ciri, iaitu skala. Kita tuliskan skala di bawah ini. Jadi inilah graf bar mudah kita. Begitulah tadi cara-cara untuk kita menghasilkan graf bar mudah. Daripada awal tadi kita sudah lihat ciri-ciri dan kegunaan graf bar itu. Selepas itu kita lihat pula data yang kita gunakan untuk menghasilkan graf bar. Jadi daripada data itu tadi kita sudah hasilkan satu jadual yang lengkap dengan skala yang kita hasilkan untuk menghasilkan ataupun melukis graf bar. Dan di dalam paparan ini adalah hasil yang kita telah buat tadi dengan menggunakan segala data-data yang ada. Jadi kalau kita lihat di sini, graf bar ini telah mengandungi semua ciri-ciri yang kita sudah sebutkan tadi. Diharapkan langkah-langkah ini dapat membantu Anda untuk menghasilkan satu graf bar
yang lengkap yang kita telah pelajari tadi. Semoga kita berjumpa lagi di video yang seterusnya. Bye bye.